tapi dia perasan diri ni macam ada something yang tak kena. Kadang-kadang dia rasa rindu yang melampau, sedih, menangis. Lepas tu dia rasa sakit-sakit dekat badan dia. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Aku rasa sedih sebab tahun 2020 dah nak habis. Just esok je dah tahun 2021. Memang tahun 2020 ni aku rasa sangat-sangat cepat berlalu. Yang mana aku rasa tahu-tahu je dah sampai 31 Disember. Banyak yang kita lalui pada tahun 2020 ni, di mana seluruh dunia dan tak ketinggalan juga negara kita mengalami COVID-19. Dan sekarang kes pun makin naik, macam tak ada kesudahan. Moga tahun 2021 ni adalah tahun yang terbaik untuk kita semua, insya-Allah. Dan aku nak tanya, adakah korang punya impian ataupun korang punya cita-cita dah tercapai pada tahun 2020? Please komen di bawah. Alhamdulillah, so far tahun 2020 adalah tahun yang terbaik untuk aku. Even kita banyak kurung kat rumah, CMCO lah apa semua tu, tapi Alhamdulillah tahun 2020 ni genap setahun, di mana channel Nina Story berjaya naik sampai ke angka 260k subscribers. Thank you guys. Thank you so much sebab korang banyak support channel ni sampai aku boleh berada sampai ke tahap ni. Dan untuk pengetahuan korang, ni adalah video aku yang terakhir untuk tahun 2020, dan video ni adalah video penutup untuk tahun 2020. Baik, don't worry, aku still lagi akan buat video untuk korang. Ya, video-video yang menarik akan datang untuk korang. Dan aku harap korang still lagi setia untuk support aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, cuba korang check adakah korang dah subscribe channel ni. Aku berani jamin yang channel ni tak akan menghampakan korang, dan aku akan selalu menyajikan cerita-cerita yang menarik, macam cerita jenayah, cerita misteri, dan cerita-cerita seram, juga cerita-cerita yang pelik pernah jadi dekat dunia ni. So make sure korang subscribe channel aku, okay? Okay guys, berdasarkan video aku yang sebelum ni, aku dah pernah cerita tentang santau ataupun sihir yang lebih tepat dikenali sebagai minyak dagu. So hari ni ataupun video pada kali ni pun aku nak cerita juga tentang sihir, atau lebih tepat lagi tentang nasi kangkang. So nasi kangkang dengan minyak dagu ni merupakan sihir, tapi dia punya fungsi tu lebih kurang, cuma cara pembuatan dia tu agak berbeza. Jadi pada korang yang belum lagi tengok video aku yang sebelum ni, please korang tengok di sini, ataupun aku letak je link dekat sini. Korang just klik je lepas korang tengok video ni, okay? So aku tak nak cakap banyak-banyak, aku nak cerita dekat korang apa sebenarnya nasi kangkang ni. So without wasting any time, let's get started. Nasi kangkang ataupun dikenali sebagai nasi tangas merupakan satu perbuatan sihir. Selalunya nasi kangkang ni dibuat oleh sang isteri untuk tundukkan suami dia. Sebab kenapa isteri ni sihir suami dia? Supaya suami dia ni dengar cakap dia dan tunduk dengan segala kemahuan si isteri. Jadi apa-apa yang isteri tu nak, suami tu akan tunaikan. Tapi selalunya suami ni tak tahu yang sebenarnya dia kena sihir. Sebab sihir ni adalah benda yang halus, benda yang kita tak nampak. Kalau sihir tu macam ada bentuk fizikal, kita boleh nampak, kita boleh tahu. Contohnya mungkin kita zahirkan bentuk sihir tu macam bola. So bila pak bola tu kena kita, okey, aku dah tahu aku kena sihir. Tapi sihir ni dia tak nampak dengan mata kasar, dan kita tak tahu kalau kita kena sihir. Memang agak susah lah untuk kita detect sama ada kita dah kena sihir ke belum. Tapi minta simpan lah kita ni kena sihir, benda-benda macam tu. Cumanya hanya orang yang berada di sekeliling mangsa tu yang akan sedar tentang perubahan mangsa ni. Bila si suami ni dah kena sihir ataupun dah kena nasi kangkang dengan isteri dia, si suami ni akan taat macam lembu kena cucuk hidung. Ikut je apa yang isteri tu nak. Biasanya nasi kangkang ni orang tak buat secara sembarangan. Ilmu ni selalunya diturun dari nenek moyang ataupun ilmu turun-temurun dengan menggunakan jampi ataupun mantra yang tertentu. So kalau orang main buat je, memang takkan jadilah nasi kangkang tadi. Bila sesuami ni dah terkena nasi kangkang, dia memang akan ikut je apa yang isteri dia nak. Dia tak akan bangkang. So isteri ni just tunjuk je apa yang dia nak, dia akan dapat lah. So apa ke benda nasi kangkang ni? Macam mana proses pembuatan nasi kangkang? Adakah nasi tu dimakan sewaktu terkangkang ataupun dimasak dalam keadaan yang terkangkang? So kebiasaannya diorang akan menggunakan nasi yang masih beruap ataupun nasi yang baru lepas dimasak. Diorang akan letak dekat celah kangkang diorang, and then diorang akan jampilah mantra-mantra yang tertentu. So diorang kena tunggu lebih kurang dalam 15 minit macam tu, sampai wap-wap nasi tu terkena kulit diorang, dan air tu mengalir masuk ke dalam nasi tadi. Memang sangat-sangat kotor dan jijik lah. Selalunya
time isteri tu period, baru dia orang boleh buat nasi kangkang ni. So maksudnya nasi kangkang ni bukan boleh dibuat anytime, anywhere, everywhere macam tu. Ada waktu yang tertentu ditetapkan untuk buat nasi kangkang ni. Bila isteri ni buat time dia tengah period, sihir tadi macam makin lagi mujarab. So bila nasi tu ada dekat celah kangkang dia, isteri ni akan imagine lah muka suami dia, and then dia bacalah jampi tadi. Masa dia buat upacara sihir ni, kebiasaannya diorang ni akan pakai kain sarung ataupun kain batik lah. Jadi nasi tu akan diletakkan dekat bawah kain tu. So dia punya mujarab tu tak payah cerita lah Dan diorang kena buat nasi kangkang ni berkali-kali supaya sihir tu berkesan kepada suami tadi. Nasi kangkang ni sebenarnya sangat-sangat memerlukan najis dalam segi pembuatan dia, terutama daripada badan si penyihir. Biasalah jin-jin ni kan dia memang suka dengan benda-benda yang kotor. Sebab itulah kita dalam Islam memang diwajibkan untuk menjaga kebersihan. So lepas dia dah siap proses tadi, nasi tu dia akan hidang dan bagi makan dekat suami dia. Sianya aku tak boleh bayang macam mana suami dia makan je lah. Kalau suami dia tahu, aku rasa tak mungkin suami dia akan makan. Sebab sangat-sangat disgusting guys. Disgusting. Dipercayai nasi kangkang tu masih lagi dibuat sampai ke hari ni. Zaman yang penuh teknologi yang canggih ni, still lagi ada orang buat nasi kangkang ni sebenarnya tau. Dan efek apa yang jadi dekat suami tu lepas dia makan nasi kangkang isteri dia, dia auto menjadi bodoh. Dia akan jadi terlalu sayang dekat bini dia. Dia nak berkepit dengan bini dia 24 jam. Kalau bini dia tak ada depan mata, dia gelisah. Memang dia tak boleh nak tinggal isteri dia langsung. Sayang tu perkara biasa, cinta tu perkara biasa bagi suami dan isteri. Tapi benda tu jadi luar biasa bila si suami ni kena sihir. Memang boleh nampak lah perbezaan macam mana suami isteri bercinta secara normal dengan suami isteri yang kena sihir. Dia macam si suami ni akan jadi terlampau angau dengan bini dia, sampai kan dia sendiri pun dah tak boleh nak fikir secara waras. Biasanya suami ni tak akan kata tidak pada kehendak isteri dia lah. Diorang ni bukan je jadi bodoh, tapi diorang juga dapat kesan dari segi fizikal, yang mana diorang ni akan mengalami sakit-sakit badan. Sebabnya benda yang dalam badan suami dia tu macam seolah-olah menguasai si mangsa tadilah. Ada juga kes yang mana bukan isteri yang buat dekat suami, tapi orang lain yang buat dekat si suami, ataupun orang lain yang buat dekat mangsa dia. Maksudnya dekat sini bukan konsep isteri je buat dekat suami, tapi ada juga strangers yang buat dekat lelaki lain. Benda ni selalu terjadi disebabkan rasa dengki, sebab rasa cemburu. So macam mana orang tu buat untuk sihirkan orang tadi tu? Macam biasalah dia akan bagi makanan dekat si mangsa. Kadang-kadang kita tak perasan pun orang yang kita sangka dia baik dengan kita, itulah yang akan buat bukan-bukan dekat kita. Sebab kita tak akan sangka, kita tak akan tahu niat dia yang sebenarnya. That's why lah kita kena berhati-hati dengan orang yang ada di sekeliling kita. Sebenarnya nasi kangkang ni bukan orang Melayu je yang mengamalkannya. Sebenarnya dekat luar negara pun ada. Cuma mungkin beza dari segi mantera lah. Sebab dekat dunia ni memang ada je sihir-sihir. Tak semestinya ada dekat Malaysia je. Kalau dekat Malaysia kita panggil sihir, kita panggil santau. Kalau dekat luar negara pula kita panggil voodoo ataupun black magic. Memang banyaklah istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan sihir tu. So ada satu cerita ni tentang seorang lelaki ni yang kena sihir dan dia telah diberi nasi kangkang. Jadi lelaki ni sebenarnya dia usia dia dalam 20-an dan dia ni sebenarnya ada rupa. Dengan rupa dia yang handsome, so ramailah perempuan ni yang berkenan dekat dia dan cuba nak dekat dengan dia. Lelaki ni kalau ada rupa, tapi kalau kewangan dia tak stabil pun orang tak nak kan. Jadi dia ni ada rupa, kewangan pun stabil, memang idaman sangat lah. Bak kata orang memang dia ni sangat-sangat perfect lah. Disebabkan dia ni menjadi kegilaan perempuan, sampaikan dia ni telah terkena sihir nasi kangkang. Tapi dia perasan diri ni macam ada something yang tak kena. Kadang-kadang dia rasa rindu yang melampau, sedih, menangis. Lepas tu dia rasa sakit-sakit dekat badan dia. Ada satu tahap ni sampai dia tak boleh tidur langsung. Dia pernah juga ada rasa nak bunuh diri. Dan bila dia duduk sorang-sorang dekat rumah, dia selalu teringatkan perempuan tu. Jadi perempuan ni lah yang telah menyihir dia. So perempuan ni sebenarnya adalah office mate dia sendiri. Diorang berdua ni sebenarnya tak bercinta pun, tapi si lelaki ni selalu ikut kemahuan budak perempuan tadi. Apa yang perempuan tu nak, dia bagi je. Dan kawan lelaki ni perasan perubahan kawan dia. Jadi dia bawa lah mangsa tadi ni pergi berubat dengan seorang ustaz. Sampai je diorang dekat rumah ustaz tu, ustaz ni pun tanya dekat mangsa tadi, kau pernah tak makan nasi putih berlaukan ayam daripada seorang perempuan? So, dia pun jawab, pernah. Dia selalu masak untuk saya. Sepanjang 3 tahun kami kenal, itulah makanan saya. So, ustaz ni pun explain lah dekat lelaki tadi tu, sebenarnya lelaki ni dah dijampi. Dan perempuan tadi menggunakan ayat Al-Quran yang tunggang terbalik. Oh shit, aku tak tahu kenapa bila aku cakap perempuan tu guna jampi dengan ayat Al-Quran terbalik, aku rasa meremang. Satu badan aku rasa meremang. Astaghfirullahaladzim. Okay, teruskan.
So bila dia dah makan nasi tu, ibarat benda tu dah sebati dengan diri lelaki tu. Ustaz tu beritahu yang perempuan tu buat macam tu sebenarnya nak duit lelaki tu je. Dia nak kikis harta benda lelaki tu. Yelah, sebab lelaki tu kan berkejaya, ada duit. So dia take advantage dengan menyihir lelaki tu. So lelaki ni pun buka lah cerita yang sebenarnya dia dah habis duit dekat perempuan tu dah berbelas-belas ribu ringgit. Dan lepas daripada kejadian tu, lelaki ni pun quit lah daripada tempat kerja dia. Cerita dia memang agak scary sebab dunia sekarang ni pun, dunia moden macam ni pun still lagi orang mengamalkan sihir untuk dapatkan apa yang dia nak. Semoga kita sentiasa dilindungi daripada benda-benda yang macam ni. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang baru lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification at least korang tak tertinggal dengan video-video yang aku akan upload pada masa akan datang. Dan korang jangan lupa juga untuk follow aku di IG dan Twitter, link dah ada dekat description box. Just pergi klik kat situ je dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.